Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah pada malam ni kita sambung kembali bacaan kitab Munyatul Musalli pada muka surat 5. Iaitu kita ambil pada kata bermula sembahyang itu ialah berhadap Allah. Kita ambil situ. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula sembahyang itu. Bermula sembahyang itu yakni sembahyang fardu yang 5 waktu tu ialah berhadap Allahu Ta'ala atas segala hamba-Nya, hamba Allah. Jadi apakah maksud berhadap Allah atas segala hamba? Apakah maksud? Maksud tulis situ. Hak tulis dah tak apalah. Hak tak tulis lagi tu boleh tulis. Apa maksud berhadap Allah atas segala hamba? Maksudnya ialah satu nikmat. Satu nikmat yang Allah Ta'ala kurnia. Satu nikmat yang Allah Ta'ala kurnia dan beri kepada segala hamba. Itu maksud. Jadi sembahyang fardu 5 waktu ni ialah satu nikmat yang Allah Ta'ala kurnia dan Allah Ta'ala beri kepada segala hamba. Baik, dengar mulai. Seorang hamba yang mengenali akan hakikat diri, dia berasa malu nak minta balasan dan upah daripada Allah ketika mengerjakan ibadat. Seorang hamba yang kenal akan hakikat diri,
dia berasa malu nak minta balasan dan upah daripada Allah ketika mengerjakan ibadat. Dia rasa malu sebab dia boleh kerja ibadat tu pun sabit datang pertolongan dari Allah. Dia boleh kerja ibadat tu pun sebab datang taufik pertolongan dari Allah, bukan datang daripada kekuatan diri dia, tidak. Dan seorang hamba yang mengenali akan hakikat diri ketika mengerjakan ibadat, hati sanubari akan rasa nikmat. Siapa? Seorang hamba yang mengenali hakikat diri. Ketika mengerjakan ibadat, hati sanubari rasa nikmat. Rasa nikmat. Nikmat lagu mana? Perkara yang sukar diterjemah dan dihurai dengan kata-kata. Tapi seorang hamba yang mengenali hakikat diri, ketika dia mengerjakan ibadat tu, hati sanubari rasa nikmat. Rasa nikmat. Itu Allah. Tu habis cerita. Habis itu. Supaya tu hikmat. Hikmat. Apakah hikmat Allah Ta'ala kurnia dan berikan sembahyang itu kepada segala hamba? Apa hikmat? Hikmatnya supaya berhadap segala hamba itu. Hikmatnya supaya berhadap segala hamba itu kepadanya, kepada Allah. Takluk berhadap tu, takluk dalam rupa kehambaan. Dalam rupa kehambaan. Tu hikmat. Allah Ta'ala kurnia dan berikan sembahyang tu kepada segala hamba. Tu hikmat. Apa hikmat? Hikmat supaya segala hamba ni berhadap kepada Allah dalam rupa kehambaan. Baik. Kalau sekiranya orang mari bertanya, ketika kita boleh mengerjakan ibadat, ketika itu hati kita ni nak tak mana? Ketika kita boleh mengerjakan ibadat, ketika tu hati kita ni nak tak mana? Jawabnya, ketika itu hati kita kena letak yang pertama, nak mendirikan hak sebagai hamba. Satu. Yang kedua, hendak menzahirkan hak rububiyah. Dua. Cakap hurah ni. Ketika kita boleh mengerjakan ibadat, kita boleh kerja ibadat semayang fardu ke, semayang sunnah ke, boleh baca Quran ke, boleh berzikir ke, boleh berwirid ke, tak ada kisahlah. Ketika tu hati kita nak tak mana? Yang pertama, kita letak ketika boleh mengerjakan ibadat ni, yang pertama, hendak mendirikan hak ubudiyah. Nak mendirikan hak ubudiyah, hak kehambaan. Tu, nak mendiri. Apa nak mendiri? Kita nak kerja di dalam ibadat ni, nak buat kerja hamba. Tu, nak mendiri hak ubudiyah. Orang yang kerja hamba ni, kalau kita tengok dalam filem-filem, status hamba ni, dan dia kerja, boleh minta upah.
Hak cerita gapo tu, hak dalam tu. Hak 2% tu cerita apa? Aduh, hak Piramli tu cerita apa? Tiga abdu tu hamba. Pas kita ketika boleh kerja ibadat, hati kita nak buh situ. Nak berbuh ketika boleh kerja ibadat tu, hendak mendirikan hak ubudiyah. Kita nak kerja buat dalam semayang, nak buat kerja hamba. Tu. Yang kedua, nak menzahirkan hak rububiyah. Nak menzahirkan ketika kita boleh mengerjakan ibadat, nak menzahirkan kata Allah tu Tuhan kita. Dua. Bila zahir di dalam sembahyang Allah itu Tuhan kita, dan ketika kita boleh kerja ibadat, kita nak buat akan perbuatan hamba, akan pekerjaan hamba, ketika itu tu kita nak minta balas, nak minta upah, nak minta ganjaran, layak tak? Layak tak? Tak layak. Sebab kita kerja ibadat ni hendak mendiri hak ubudiyah. Kita nak buat kerja hamba. Balik upah Tuhan nak beri, Tuhan nak balas, kerja Tuhan. Kita bila hamba tengah buat kerja, minta upah, rasa malu tak? Malu. Kerana hakikat hamba ni kerja buat tak ada upah. Atas Tuhan belaka. Nak beri, Tuhan nak balas, nak ganjar, tu Tuhan punya kerja. Kita boleh buat kerja ibadat, hati kita nak boh, aku nak buat ibadat sebagai nak buat kerja hamba ya. Dan aku nak menzahirkan hak rububiyah, nak menzahirkan dalam hati aku ni Allah tu Tuhan aku. Tu ya. Bila kita dapat dua ni, barulah kita akan dapat yang pertama redha Allah. Yang kedua, barulah kita akan dapat nikmat lihat zat Allah di akhirat. Dua ni. Bila kita buat amal ibadat, nak mendirikan hak ubudiyah dan nak menzahirkan hak rububiyah, barulah hasil dua. Redha Allah dan dapat nikmat melihat zat Allah. Itu hikmah. Hikmah Allah kurnia dan berikan sembahyang kepada segala hamba. Hikmahnya supaya berhadap segala hamba itu kepadanya, kepada Allah. Berhadap tu takluk dalam rupa kehambaan. Dalam rupa kehambaan. Lagu mana dalam rupa kehambaan, dengan tu dipanggil taswiriyah. Dipanggil taswiriyah. Gapo taswir? Dia nak buat rupa gambaran bagi rupa kehambaan tu lagu mana? Jadi rupa kehambaan tu rupa lagu mana? Maka dia nak buat gambaran bagi rupa kehambaan tu. Dipanggil taswiriyah. Dengan keadaannya, keadaan hamba tu tazallulan. Ni dipanggil rupa kehambaan. Mana rupa kehambaannya? Yang pertama, dengan keadaannya, keadaan hamba tu tazallulan. Jadi yang pertama kita boleh reti hikmah Allah kurniakan sembahyang dan berikan sembahyang kepada segala hamba. Hikmah supaya segala hamba ni berhadap kepada Allah dalam rupa tazallulan. Dalam rupa tazallulan. Tazallulan itulah dipanggil rupa kehambaan.
Dalam semayang dekat mana zahir rupa tazallulan ni? Dekat kabur. We kenal dulu rupa kehambaan tu lagu mana. Yang pertama tazallulan. Gapo tazallulan? Dia nak wayak sikit. Ya'ni dia nak hurah. Ya'ni yang dikehendaki pada kata tazallulan tu merendahkan dirinya hamba. Apa maksud rendah diri? Ya'ni tulis situ, ya'ni pandang di dalam mata hati bahawa diri kita ni hina di depan Allah. Pandang di dalam diri bahawa kita ini hina di hadapan Allah. Tu tazalluh. Kita pandang dalam hati kita ni bahawa kita ni hina. Hina. Serba-serbi hina. Start daripada hujung rambut sampai dah di kaki, serba-serbi hina. Tuhan beri kita mata, kita khianat. Bila kita khianat barang amanah Allah, kita ni dianggap mulia ke hina? Hina. Tu. Dah dekat mana dalam semayang rupa tazalluh, rupa hina diri tu dekat mana? Nanti dikabur. Satu, tazallulah. Dan tasliman. Dan tasliman ni ataf pada kata tazallulan. Maka ayat penuhnya dan dengan keadaannya, keadaan hamba tu tasliman. Hak ni rupa kehambaan yang kedua. Jadi hikmat Allah kurniakan sembahyang dan berikan sembahyang kepada segala hamba. Hikmatnya supaya segala hamba berhadap kepada Allah dalam rupa tasliman. Tadi dalam rupa tazallulan. Hak ni dalam rupa tasliman. Gapo tasliman? Ya'ni dia nak hurah. Ya'ni yang dikehendaki pada kata tasliman tu menyerahkan dirinya hamba. Serah tu takluk bagi Tuhannya hamba. Tu taslim. Serah diri kepada Allah. Dalam semayang dekat mana zahir rupa taslim? Dikabur. Tadi tazalluh. Tazalluh kita pandang dalam hati bahawa kita ni hina. Lagu mana nak hadirkan dalam hati kita ni hina? Nanti ajar lah kita ni tak kira lah apa jua panggilan yang orang panggil, datuk ke, Tan Sri ke, dengan panggilan-panggilan yang hormat, panggilan-panggilan mulia. Ketika dalam semayang, kita kena berhadap kepada Allah dalam rupa tazalluh. Kena. Sebab hikmat Tuhan beri semayang supaya kita berhadap kepada Allah dalam rupa tazalluh. Tak kira lah luar semayang orang panggil awak Tan Sri ke Datuk Sri, tak kira lah. Dalam semayang mesti awak semayang dalam rupa tazalluh. Rupa pandangkan dalam hati kita bahawa kita ni hina. Dah lagu mana nak hadir dalam hati kita ni hina? Dekat je. Tu satu. Yang kedua, tasliman. Berhadap kepada Allah dalam rupa tasliman. Dalam rupa kita ni serah diri kepada Allah.
Dalam semayang, dekat mana zahir rupa kita serah diri kepada Allah, dia akan jauh. Sebab tu semayang ni dibisa, bukan sebarangan. Dalam semayang ni penuh dengan hikmat, penuh dengan rahsia-rahsia. Bukan boleh sembahyang semberono dak. Dalam semayang penuh dengan hikmat dan rahsia-rahsianya. Taslimat. Ada berapa dah rupa kehambaan? 2. Rupa kehambaan inilah di dalam kitab sebut dengan istilah mendiri hak ubudiyah. Hak ni dah dipanggil istilah mendirikan hak ubudiyah. Dalam kitab Musalli sebut rupa kehambaan. Hak ni dah nak mendirikan hak ubudiyah dalam sembahyang mana? Kita nak berhadap kepada Allah dalam rupa tazallu. Itu hak ubudiyah. Hak itulah dipanggil rupa kehambaan. Nak berhadap kepada Allah dalam rupa taslim. Itu hak ubudiyah. Itu 2. Dan tabazzulan, atah pada kata tazallulan lagi. Ayat lengkapnya, dan dengan keadaannya, keadaan hamba tu tabazzulan. Undur balik. Hikmah Allah kurniakan kita sembahyang dan berikan sembahyang kepada segala hamba. Hikmahnya supaya segala hamba berhadap kepada Allah dalam rupa tabazzulan. Tabazzulan. Zal zakti. Tabazzulan. Sebab tu ejaan Jawi dia tak boleh eja ke Melayu. Sebab apa? Makhraj itu tak sama. Zal dengan zai serupa tak? Contoh kita baca Fatihah kan, siratal ladzi zakti, bukan siratal ladzi, betul? Tapi ejakum Melayu Z lah ke? Nampak? Lepas tu kalau kita ngaji betul-betul Fatihah, kalau seorang tu yang membaca Fatihah dengan menukarkan huruf zal kepada zai, jadi gua ni kena ngaji pula. Bab Fatihah kena jaga bab sebutan tu. Berapa dah rupa kehambaan? 3. Berapa tabazzulan? Yakni yang dikehendaki pada kata tabazzulan tu ialah hina. Berapa hina? Lekeh. Berapa lekeh? Preh. Selagi rawat preh. Preh. Tak? Preh tau ke mana lah? Sini panggil apa hina? Lekeh tau. Panggil apa? Bahasa kita panggil apa? Hina. Hina lah. Hina. Ada lagi bahasa lain. Lekeh saya tak? Saya ada lekeh. Lekeh. Preh segi. Preh. Preh. Tu bahasa lagi preh. Panggil hina. Tu. Baik, berapa dah? 3. Dan takhaddu'an, atah pada kata tabazzulan lagi. Ayat-ayat lengkapnya, dan dengan keadaannya hamba itu takhaddu'an. Undur balik. Jadi hikmah Allah kurniakan sembahyang dan berikan sembahyang kepada segala hamba. Hikmahnya supaya segala hamba berhadap kepada Allah dalam rupa takhaddu'an. Ruqdad. Takhaddu'an. Nak guna ke Melayu payah tu. Takhaddu'an. Gapo takhaddu'an? Yakni yang dikehendaki pada kata takhaddu'an tu dikata dengan khadda'. Gapo dengan khadda'? Yakni tulis itu, yakni merendah diri dengan anggota tubuh.
Merendah diri dengan anggota tubuh. Dalam semayang dekat mana zahir rupa takhaddu'an, dia akan royak satu persatu. Allah tu takhaddu'an, rupa kehambaan yang keempat. Takhaddu'an. Dan takhasyu'an yang kelima. Atah pada kata nu lagi, tazallulang lagi tu. Ayat lengkapnya, dan dengan keadaannya hamba itu takhasyu'an. Takhasyu'an, undur balik. Hikmah Allah kurniakan sembahyang dan berikan sembahyang kepada segala hamba. Hikmahnya supaya segala hamba berhadap kepada Allah dalam rupa takhasyu'an. Hak kita sebut tazallulan, hak kita sebut taslim, tabadzur, takhaddu', takhasyu', bukanlah dalam semayang ni kita boleh pilih. Aku nak pilih buat rupa taslim, dah. Kena beri pun belakang ni. Bukan kita pilih-pilih. Apalah, aku nak semayang, nak bawa atas rupa taslim saja. Dah kan gitu. Berhimpun segala-gala. Atas rupa tazallu, atas rupa taslim, atas rupa tabazzul, atas rupa takhaddu', atas rupa takhasyu'. Lima-lima ni berhimpun sekali dia nak selain ibadat tu. Sebab kita nak mendirikan hak ubudiyah. Apa hak ubudiyah? Rupa kehambaan. Hak lima ni. Maka khabar ketika berdiri tu, berdiri tu zahir rupa gapo dikhabar. Akak kedua tangan ni zahir rupa gapo dikhabar lagi. Lepas tu nak hadirkan dalam hati tu serah lagi tu. Tu nak royak. Gapo takhasyu'an, yakni yang dikehendaki pada kata takhasyu'an tu dengan khasyuk. Gapo dengan khasyuk? Tulis itu. Yakni tetap hati. Yakni tetap hati ingat kepada Allah. Tu takhasyuk. Tetap hati. Hati tak ada teringat kepada benda lain, tak ada. Tetap hati ingat pada Allah. Ni payah. Takhasyuk Allah. Nak nampak warna rupa takhasyuk. Mudah lagu ni lah. Biasa penuh cakap dengan kasih. Benar? Jika cakap dengan kasih, hati ingat siapa? Ada ingat ke lain? Ingat ke burger ada? Burger ke pizza ke? Ada. Tu rupa takhasyuk. Jika rupa takhasyuk tu ada, kita senyum seorang. Ada? Cakap lepung, senyum seorang dia. Apa kita? Seronok lah. Lahir seronok dah kita. Dah kita semalam lagu tu. Ada. Tak pagi takhasyuk tu. Pakai gitu lah dulu. Ejah orang rumah pakai handset lah. Tak lah. Ada orang dulu tak ada ejah-ejah orang ni. Mana kata cari sendiri lah. Tak tahu dulu orang ni betul cari dengan surat ke tulis, tahu lah dulu. Pakai surat. Dulu. Pakai surat tak ada batu anyu laut sungai. Dulu ada bunga-bunga. Bisa dulu. Gitu orang dulu. Tak. Bisa dulu. Tak. Bisa. Dulu masa tulis surat tu panggil dinda ke abanda. Ada nak bahasa dia tu. Nak wayak rupa takhasyuk lagu tu bang. Tu rupa takhasyuk Allah. Rupa takhasyuk. Nak nampak rupa ni. Nak nampak rupa tabazu ni gini bang. Ketika mana orang panggil kita,
Lepas tu dia sebut A sampai Z segala silap kita. Ketika tu rasa guna. Rasa gembira. Dia tak padan dengan ustaz ni masalah. Awak kerja lagu ni royak sesa kejahatan kita. Ketika tu rasa guna. Rasa guna? Rasa hina lah. Tu rupa tabazur. Tak, rasa hina lah. Oh, rasa Allah berat aku ni. Rasa itu rasa hina. Berasa berat nanah. Tu rupa tabazur. Gitu. Allahu akbar. Baik, nak nampak rupa takhasyuk. Baik. Ketika mana kita ni ada hajat. Hajat tu besar sangat-sangat. Ketika kita nak sangat hajat tu, orang suruh kita merayu depan Tok Hakim. Kita rayu mana? Awak ada satu permintaan. Awak kena minta sungguh-sungguh depan Tok Hakim. Kena molek, kena gaya, awak dibebaskan. Ketika minta mana? Tak sungguh. Ketika tu hati tahu ni. Tu rupa takhasyuk. Ia mari betul benarlah hati tu. Ingat Tok Hakim sehadah, minta-mintalah Tok Hakim terima. Kita kabar tu haklah hati kita. Tu rupa takhasyuk. Tok Hakim. Dalam sembahyang dia ada rupa tu. Hati kabar. Allah. Habis. Berapa dah? 5. Dan taraghuban. Ni payah sikit ni. Dan taraghuban. Atah pada kata tazalulang lagi tu. Jadi ayat lengkapnya dan dengan keadaan hamba tu taraghuban. Undur balik. Jadi hikmah Allah kurniakan semayang dan berikan semayang kepada segala hamba. Hikmahnya supaya segala hamba berhadap kepada Allah dalam rupa taraghuban. Tu rupa kehambaan yang keenam. Rupa taraghuban. Yakni yang dikehendaki pada kata taraghuban tu dikata gemar dan suka. Apa maksud gemar dan suka? Tulis itu. Yakni perasaan kasih dan suka kepada sembahyang. Allah, payah tu. Nak mari rasa seru sedap. Payah sebab kan? Berasa sedap, berasa best, berasa lazat, berasa seronok, berasa suka sembahyang. Payah tu. Papa geliat. Gitu lah. Tadi kata Allah la asadduh. Tadi baru Zuhur. Kata tu. Itu dah hari seronok lagu tu. Betul. Dia panggil apa tu? Dia panggil rupa malah. Tak cakap. Kayak gigi sikit lah. Kena amayang. Tu. Pergi takkan rumah lu. Dia makan ke ayam. Tak kot. Tengok tu. Tu panggil geliat malah tu. Tu. Habis. Dan tamalluqan. Berapa dah? 7. Dan tamalluqan. Atah pada kata nu lagi, tazallulang lagi tu. Ayat lengkapnya dan dengan keadaannya hamba tu tamalluqan. Undur balik. Hikmah Allah kurniakan semayang dan berikan semayang kepada segala hamba. Hikmah supaya segala hamba berhadap kepada Allah dalam rupa tamalluqan. 7. Apa tamalluqan? Yakni yang dikehendaki pada kata tamalluqan tu
dikata dengan rindu dendam. Gapo rindu dendam? Tulis itu. Yakni perasaan rindu yang mendalam kepada semayang. Hati berasa rindu doa lalu nak semayang. Payah tu. Tu payah tu. Tu 7 rupa kehambaan. Yang pertama rupa tazallul. Yang kedua rupa taslim. Yang ketiga rupa tabazzul. Yang keempat rupa takhaddu'. Yang kelima rupa takhasyu'. Yang keenam rupa tagharrub. Yang ketujuh rupa tamalluk. 7. Ini rupa kehambaan. Itu. Nak urah se tu. Jadi esok-esok kalau baca kitab musolli sampai sini kena urang gitu. Urang se tu undur balik royak. Se lelah sikit. Lelah sikit orang panggil. Urang molek gitu. Habis situ. Maka tafsir selepas dia royak rupa kehambaan tu secara umum, dia nak hurah pula 7 rupa kehambaan tu dalam sembahyang kat mana? Nak hurah pula selesai. Baik. Dah tu. Maka wukuf itu. Wukuf ni bahasa Arab. Gapo wukuf? Yakni yang dikehendaki pada kata wukuf tu ialah berdiri itu. Yakni berdiri dalam sembahyang tu. Dikata merupa. Yakni rupa. Tu makna merupa. Rupa tazallul. Berdiri dalam sembahyang tu zahir rupa tazallul. Apa tazallul? Rupa kita pandangkan dalam hati kita ni bahawa kita ni hina. Masa berdiri itu mata kita, kepala kita ni tengok selalu dah tempat sujud. Diri molek. Sebab apa? Kita masuk dalam ibadat ni, masuk dalam ibadat dalam rupa hina kita ni. Berasa hina, berasa dhaif kita ni. Dhaif lagu mana? Aku gerak ni pun izin dia. Aku boleh ibadat ni pun dengan taufik dia. Mana aku? Tak ada. Rasa hina diri. Sentiasa berhajat kepada Allah, berhajat kepada keampunan Allah, rahmat Allah. Tu sebab apa? Kita orang hina. Jadi berdiri tu zahir rupa tazallu, rupa hina diri. Sebab itu berdiri nak nampak rupa tazallu biar kena cara. Kalau kaki kita gebeng gini, dah nampak rupa tazallu. Dia kena seterik gini. Sebab tu diri kena diri mana? Sebab diri ibadat ni dalam semayang kita berdiri tu kita nak zahir rupa tazallu. Lagu mana berdiri rupa tazallu? Tapak kaki ni, kaki kita ni biar seterik. Terik. Jarak kaki kanan, kiri sedekah lelaki. Kalau mainan gini, ni buat nanah dah. Gini sah, nampak jalan dah. Tak nampak rupa tazallu tu. Ni, diri. Itu. Biar kena. Biar jarak sedekah seterik gitu. Badan kita lurus, kepala ngadap ke arah kiblat dah. Ke arah tu, tepat sujud tu. Sebab apa? Ketika tu nak zahir rupa tazallu. Gitu. Sebab apa? Kalau kita bercakap di hadapan orang yang lebih besar pangkat kepada kita, sebab apa? Kalau dicakap dengan kita, kita akan tunduk balik. Sebab apa? Nak cakap dengan Datuk. Cakap tengok muka dia tunduk. Kita. Tak. Kita orang kampung lah. Baba panggil main tanah padi gitu lah kita. Pak raja panggil.
Masa Raja cakap dengan kita tu, kita ngadak muka kita tunduk. Raja cakap dengan Raja, tak Raja lagi. Berapa tunduk? Sebab kita hina lah. Kita berada, mari ngabah. Baju tapung. Raja cakap kita, rasa mana je lah ayat kita ni. Dia setarah panggil kita. Rasa hina. Diri tu rupa hina dah orang panggil. Satu. Dan takbir. Takbir sini bukan kena kepada lafaz Allahu Akbar, bukan. Takbir di sini yakni mengangkat kedua tangan ketika takbir. Tu kena tu molek. Dan takbir itu yakni dan mengangkat kedua tangan ketika takbir itu. Hak tu ia panggil rupa taslim. Apa taslim? Rupa surrender, serah diri. Jadi mengangkat kedua tangan ni, kalau kita tengok di dalam kitab fiqh Islami, angkat kedua tangan ni setara mana? Dekat mana? Mazhab kita Syafi'i dan Maliki, mazhab kita Syafi'i dan Maliki ni, angkat kedua tangan ni orang panggil setentang dengan bahu. Gini. Ni bahu ni. Gini. Lepas tu tapak tangan ni pula menghadap ke arah kiblat. Ni baru zahir rupa taslim. Dalam peperangan, kalau orang buat gini, apa maksud? Mana kata dia serah diri kepada musuh. Musuh nak tikang ke, nak bunuh, nak igat ikut anda. Betul? Ni. Jadi kalau buat gini, dia ajak kocok. Kalau gini, dia ajak kalatih. Sebab tu dalam ibadat, akad tangan gini, tak nampak rupa taslim. Gini ni. Gini, tak nampak rupa taslim. Gini, semacam. Kenapa gitu? Ni. Bukan gini. Ni. Ni rupa taslim ni. Rupa serah diri ke Tuhan. Serah habis. Zahir kita, batin kita, Tuhan belaka serah. Kalau gini tak apa lah gini. Mayang. Hak tu, saya tu duk komen bab mayang. Oh, pacero bab mayang. Mayang gini. Hak komen tu sepatut bab mayang kemas dah bau. Betul dia komen. Betul. Hak komen bab mayang hak mo, jak ada budak ngaji bab mayang. Mayang gini. Mayang gini mayang. Atau begini takbir. Akak paruh ni takbir. Gini, bukan bawah hening. Tu nak apa? Taslim apa panggil. Allah, apa taslim. Obang dah. Dan sanaun dan tilawatun itu rupa tabadzu. Ni sambung semula lah robang. Sambung semula. Gapa sana, gapa tilawah, sambung semula insya-Allah taala. Dan ada satu pengumuman, kita minta buat sembahyang hajat untuk Yusuf bin Mamat. Sekarang berada di hospital Mamat. Keadaan diri tu agak teruk jugalah, tebuk ikut pinggang, tebuk situ, tebuk sini. Jadi kita minta supaya Allah Taala berikan kesembuhan lah dan dipermudahkan urusan insya-Allah Yusuf bin Muhammad. Dan kita tawakuf dengan bacaan tasbih, kafarah dan suratul asri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa natubu ilaik.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.